Penduduk mahu pulihkan kembali harga diri mereka. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad menempelak pihak yang dahulu mendakwa Tanah Kampung Baru yang merupakan Tanah Malay Agriculture Settlement atau MAS dengan segala sekatannya adalah bernilai RM3,000 sekaki persegi. Ke mana perginya suara-suara hero-hero Melayu itu sekarang? Atau mereka semua selama ini hanya sekadar tentera upahan, sindirnya? Kini kata Khalid, pemilik flat di Kampung Sungai Baru yang terletak di Segitiga Emas Kuala Lumpur difahamkan dinilai dengan harga pampasan sekadar RM200,000. Khalid mendakwa harga yang ditawarkan belum dinyatakan secara jelas, khususnya bagi pemilik rumah teres. Sedangkan berdasarkan penilaian yang dilakukan penilai bebas, tanah di Kampung Sungai Baru adalah bernilai RM1,500 sekaki persegi. Ini adalah kerana tanah berkenaan tiada sekatan dan bukan rezat Melayu. Rumah apa yang mereka boleh beli dengan harga RM200,000 di kawasan Kuala Lumpur? Bagaimana mereka boleh bersetuju bidasnya? Beliau berkata demikian sebagai jawapan kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim dan Perbadanan Pembangunan Kampung Baru PKB. Khalid berpendapat kenyataan kedua-dua pihak tersebut amat mengelirukan dan berat berpihak kepada pemaju. Beliau menyifatkan kenyataan mereka yang membidas keterlibatannya dalam isu tersebut sebagai tidak profesional apabila menuduh ianya adalah atas kepentingan diri dengan menular satu fakta yang tidak tepat dan bersifat remeh. Saya ingin jelaskan bahawa saya dijemput untuk terlibat oleh sebahagian pemilik, khususnya pemilik rumah teras apabila mereka merasakan diri mereka teraniaya dan hak mereka tidak dibela oleh Menteri Wilayah dan juga PKB. Saya cadangkan kepada kedua-dua pihak untuk menjawab isu-isu yang ditimbulkan oleh pemilik dan berhenti bermain politik dan jalankan tanggungjawab kamu dengan penuh amanah dan bertanggungjawab. Saya hanya membantu pemilik untuk menyuarakan bantahan mereka kerana ianya tidak didengari atas sebab mereka dilihat sebagai golongan marhain yang lemah, jelas Khalid. Menurut beliau, kenyataan PKB itu walaupun panjang lebar tidak menjawab persoalan yang ditimbulkan. Khalid mengulangi persoalannya kenapa kerajaan terlibat dengan projek swasta ini sehingga sanggup menggunakan Akta Pengambilan Tanah 1960. Persoalan ini telah dikemukakan berkali-kali tetapi tidak dijawab. Pihak PKB memberikan gambaran bahawa sekiranya projek ini gagal, maka kerajaan kena bayar ganti rugi kepada semua pihak. Mengapa? Adakah pihak kerajaan pernah menjadi penjamin kepada projek ini seperti mana ianya telah menjadi penjamin kepada pinjaman yang dibuat oleh One Malaysia Development Berhad, One MDB? Kalau benar kerajaan menjadi penjamin, sila kemukakan segala dokumentasi berkaitan. Kalau kerajaan tidak menjadi penjamin dan sememangnya ianya tidak patut menjadi penjamin kepada projek swasta, maka mengapa pula kerajaan perlu membayar ganti rugi? Soalnya, beliau juga mempertikaikan hujah Menteri Wilayah yang dilihatnya ingin meraih simpati dengan mengatakan bahawa 328 pemilik rumah akan kehilangan tempat tinggal sekiranya projek pembangunan Sungai Baru tidak dijalankan kerana rumah-rumah mereka tidak lagi sesuai untuk diduduki. Sekiranya ianya benar, maka pemaju perlu menjelaskan mengapa mereka telah mempelawa semua pemilik rumah berkenaan berpindah keluar dan meninggalkan rumah-rumah mereka sekiranya persoalan kelulusan pembangunan itu belum lagi selesai secara muktamad pada ketika itu. Dan adakah wajar atas sebab kesilapan pemaju kerana terlalu gopoh memindahkan sebahagian pemilik, maka pemilik yang tidak bersetuju dengan tawaran yang diberikan dikenakan tindakan atas Akta Pengambilan Tanah? Tindakan sebegitu sememangnya dilihat bertujuan membela dan membantu pemaju. Dan ini menimbulkan banyak persoalan dan andaian. Ada yang mengatakan semua telah dibeli pemaju. Tegas ahli Parlimen Shah Alam itu. Khalid juga menyoal apakah jaminan kepada pemilik sekiranya pemaju bungkus atau tutup kedai dan projek ini terbengkalai, pemilik akan tetap mendapat pulangan yang dijanjikan. Sebagai contoh, beliau merujuk kepada kes projek terbengkalai di Ijuk, Kuala Selangor di mana pemilik-pemilik tanah tidak mendapat pampasan seperti yang dijanjikan kerana projek terbengkalai, sedangkan tanah mereka telah pun diserahkan kepada pemaju yang mencagarkan tanah tersebut dengan bank untuk projek pembangunan berkenaan. Dalam kes di Sungai Baru ini juga tetap ada kemungkinan projek terbengkalai dan sekiranya itu berlaku, maka rumah-rumah mereka telah pun diserah kepada pemaju dan pemaju telah pun mencagarkannya kepada bank dan akhirnya pemilik akan kehilangan segala-galanya. Rumah ganti tidak diperolehi dan rumah lama
sudah tergadai, ujarnya. Khalid menjelaskan bahawa para pemilik tanah tidak menolak projek pembangunan ini. Mereka hanya mahu menentukan mereka mendapat hak mereka dengan sewajarnya dan tidak dipaksa bersetuju dengan penggunaan Akta Pengambilan Tanah. Bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu menegaskan bahawa hujah PKB sangat mengelirukan dan terdesak bagi mencari alasan untuk mengharuskan kerajaan terlibat dan menggunakan Akta Pengambilan Tanah. Kesimpulannya, Khalid mencadangkan Menteri dan PKB bertemu dengan pemilik-pemilik terbabit dan berbincang dengan mereka secara baik. Harap maklum, mereka bukan setinggan dan sebaliknya adalah pemilik sah bergeran. Maka hormatilah hak mereka. Kalau setinggan pun dilayani dengan baik, khususnya di Selangor, apatah lagi pemilik tanah yang sah dan bergeran, tegas beliau. Penduduk di Kampung Sungai Baru, Kampung Baru Kuala Lumpur ini sedang berhadapan dengan Akta Pengambilan Tanah 1960 yang tidak adil kepada mereka. Ingat lagi tak, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pernah memohon untuk mendapatkan hartanah bernilai 100 juta ringgit di ibu kota. Jika rakyat tidak mempersoalkannya, sudah tentu senyap-senyap bekas pengerusi lembaga penasihat 1MDB ini dapat tanah tersebut. Walaupun kini beliau berstatus seorang banduan. Demikian peraturan dan undang-undang 2 darjat yang berlaku di negara Malaysia ini. Apa salahnya penduduk Kampung Sungai Baru? Mereka sekadar mahu pulih kembali harga diri sebagai Melayu bandar. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.